وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat kita menghadirkan diri ke majlis ilmu pada malam ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya kasihi kerana Allah, apa khabar semua? Alhamdulillah. Setelah sekian lama tidak dapat kita bertemu atas kekangan-kekangan yang berlaku, maka hari ini Allah Subhanahu wa taala telah pertemukan kita sekali lagi dalam keadaan kita dapat hadir ke majlis ilmu. Sesungguhnya ini adalah taufik daripada Allah, ini adalah nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai manusia, tuan-tuan, yang pada saat dan waktu ini Allah kurniakan kepada mereka kelapangan waktu dan kesihatan tubuh badan, namun mereka tidak terpilih untuk hadir bersama-sama mengisi kelapangan waktu itu dengan majlis ilmu atau perkara-perkara yang memberi manfaat kepada akhirat. Maka bersyukurlah kita kepada Allah yang telah kurniakan kita taufik agar dapat kita berada pada saat ini, pada waktu ini, untuk melakukan perkara yang memberi manfaat kepada kita untuk kehidupan kita setelah kita meninggal dunia. Dan hendaklah kita ingat bahawa nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, yakni nikmat kesihatan dan nikmat waktu lapang ini, bila-bila masa sahaja nikmat ini boleh hilang. Maka janganlah kita lalaikan dan kita alpakan dua nikmat yang besar ini. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Mafhum daripada hadis ini, dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, iaitulah nikmat sihat dan nikmat waktu lapang. Hari ini kita sihat, boleh jadi esok kita sakit dan tak mampu nak datang ke masjid, tak mampu nak hadir ke majlis ilmu, tak mampu nak lakukan solat sunat. Saat kalau kita jatuh sakit, maka ketika itu apa gunanya untuk kita bukan apa gunanya, makna kalau ketika itu bagaimana kita nak laksanakan ketaatan, kita tak mampu nak buat seperti mana kita mampu buat ketika kita masih sihat. Mungkin satu hari kita disibukkan dengan banyak perkara, kita tak ada kelapangan waktu, maka ketika itu kita tak mampu untuk laksanakan ketaatan seperti mana yang kita mampu buat dalam keadaan kita ada waktu yang lapang ini. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, ingatlah bahawa ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini tempat kita untuk kita beramal untuk akhirat nanti. Orang yang mahukan kejayaan di akhirat, jangan dia banyakkan rehat di dunia, hendaklah dia berpenat-penat di dunia ini dalam melaksanakan ketaatan. Kata ulama, man talabal akhirah fala yartahu fid dunya. Mafhumnya, barang siapa yang mengejar akhirat, jangan dia banyak rehat di dunia ini. Fata'bul abdani rahatun laha fil akhirah. Berpenat-penat di dunia, kepenatan seseorang di dunia ini dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, itu akan menjadi sebab dia mendapat kerehatan yang hakiki di hari akhirat nanti. Fa inna kathratar rahati tusabbibu ta'aba fil akhirah. Kata ulama, memperbanyakkan rehat di dunia ini boleh jadi sebab seseorang akan penat di hari akhirat nanti. Jadi kalau tuan-tuan tak nak penat di hari akhirat nanti, kalau tuan-tuan tak nak penat di hari akhirat,
maka berpenat-penatlah di dunia. Siapa yang mahu kerehatan di hari akhirat, maka janganlah dia banyakkan rehat di dunia. Hendaklah dia mujahadah dan semangat untuk laksanakan amalan-amalan yang soleh dan memperbanyakkan bekalan untuk hari akhirat nanti. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, malam ini saya suka nak baca sebahagian daripada nasihat ulama sebagai permulaan. Kita sudah lama tidak jumpa dalam kuliah, maka insya-Allah saya kongsi sedikit nasihat daripada guru saya. Kata tuan guru rahimahullah, al-mu'minu alladhi huwa 'indallahi mu'minun haqiqah muhaqqiqul iman yakunu bala'uhu ala hasabi quwwatihi fi dinih. Seorang mukmin yang benar imannya ditimpakan bala ujian kepada orang itu berdasarkan kekuatannya dalam urusan agamanya. Yuzadu bala'uhu fid dunya ala hasabi dhalik. Lagi kuat seseorang dalam urusan agama, lagi berat bala ujian yang ditimpakan ke atas dia. Maka kata ulama, fasabru huwa madarun najahi wal falahi fil akhirah. Maka kesabaran adalah jalan untuk seorang beroleh kejayaan dan kecemerlangan di hari akhirat. Wa idza ijtama'at anwa'us sabri thalathah fahiya a'lal maratib. Maka kalau berkumpul dalam diri seorang manusia 3 jenis sabar, maka itulah martabat yang paling tinggi. Yang pertama adalah as-sabru 'ala ta'ah, yakni sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak laksanakan apa yang Allah fardukan ke atas kita ini tuan-tuan, perlu kepada kesabaran. Tanpa kesabaran, mungkin seorang tak solat fardu 5 waktu sehari semalam. Tanpa kesabaran, mungkin seorang tak puasa di bulan Ramadan. Tanpa kesabaran, mungkin dia tidak buat amar ma'ruf dan nahyu anil munkar. Boleh jadi seseorang dia nampak kemungkaran dalam kalangan keluarganya yang berlaku pada anaknya atau pada isterinya, maka dia tak tegur. Sedangkan mencegah kemungkaran itu perkara yang wajib, mencegah keluarganya daripada buat yang haram, tapi dia tak tegur, dia tidak laksanakan kewajipan kerana mungkin kerana dia bimbang kalau ada dia tegur, ada orang yang tak suka dekat dia. Jadi tuan-tuan, nak buat perkara yang difardukan Allah ini perlu kepada kesabaran. Orang yang nak jadi orang yang bertakwa, mahu selamat di akhirat, pertama kena sabar dalam melaksanakan ketaatan. Yang kedua, as-sabru 'anil ma'siyah, bersabar dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Maka jalan untuk jadi hamba Allah yang bertakwa adalah meninggalkan segala perkara yang dilarang Allah dan melaksanakan semua perkara yang diwajibkan Allah. Jadi kalau seorang tak dapat nak lawan nafsunya, seorang tunduk pada nafsunya, seorang kalah dengan ajakan nafsunya, yang nafsu ini adalah musuh yang besar yang ada antara dua sisi kita, maka seorang jatuh dalam dosa dan maksiat dan buat perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena ada kesabaran untuk mujahadah dan melawan hawa nafsu kalau nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar yang ketiga yang kena ada kalau nak berjaya di dunia dan di akhirat adalah as-sabru 'ala syada'idi wal masaib, yakni bersabar dalam mengharungi ujian dan juga musibah, kesukaran dan juga musibah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, dunia ini darul bala, dunia ini tempat ujian. Maka kalau seseorang diuji itu biasa tuan-tuan. Kalau seorang yang beriman itu diuji, itu bukan tandanya dia ni mesti orang yang malang. Itu bukan maknanya dia ni tak bernasib baik. Ramai orang tak faham tuan-tuan hakikat ujian ini. Sebahagian orang sangka kalau seorang yang beriman ditimpakan sakit, ditimpakan kesusahan, ditimpakan kefakiran, ditimpakan masalah dalam keluarganya, itu maknanya dia malang. Itu maknanya dia kurang bernasib baik. Sedangkan hakikatnya sebaliknya. Barang siapa yang beriman dan dia diuji, maka itu tanda Allah mahukan kebaikan untuk dia. Kerana kalau dia sabar dalam menghadapi ujian tu, dia dapat pahala.
Maka Nabi ajar tuan-tuan, man yuridillahu bihi khairan yusib min. Barang siapa yang Allah nakkan kebaikan untuk orang itu, Allah timpakan dia dengan musibah. Jadi tuan-tuan, kita tengok satu kisah, ya, bagaimana yang diriwayatkan oleh Atha ibn Abi Rabah. Qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah berkata Ibn Abbas sahabat Nabi kepada Atha, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Kata Ibn Abbas, mafhumnya, kamu nak ke aku tunjukkan kamu seorang perempuan daripada kalangan ahli syurga? Maka kata Atha, bala, maknanya bahkan. Maka kata Ibn Abbas, hadhihi almar'atu sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra'u wa inni atakashafu fad'u Allah ta'ala li. Seorang perempuan, kata Ibn Abbas, mafhum daripada kata-kata Ibn Abbas, ada seorang wanita, dia ni berkulit hitam, dia jumpa dengan Nabi SAW. Apa dia buat tuan-tuan? Dia jumpa Nabi, dia mengadu tentang satu penyakit yang dia ada. Ada seorang perempuan kulit hitam ni tuan-tuan, dia ada satu penyakit, bila datang penyakit tu pada dia, dia tak dapat kawal diri dia. Dia akan jadi, Allahu alam, adakah ia penyakit sawan ke, epilepsi ke, skizofrenia ke, gila ke, Allahu alam. Tapi bila datang penyakit tu, dia tak boleh kontrol diri dia sampai dia akan dedah dirinya. Maka dia mengadulah sakit di kepalanya ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afiki. Mafhum daripada sabda Nabi, kata Nabi mafhumnya, kalau kamu mahu, sabarlah dan kamu akan dapat syurga. Dan kalau kamu mahu, aku doakan untuk kamu, semoga Allah menyembuhkan kamu. Nabi bagi tawaran nak doa untuk dia ni, tapi Nabi kata kalau kamu sabar, kamu dapat syurga, kat mafhumnya. Maka kata perempuan ini, bila dia dengar Nabi kata kalau dia sabar dapat syurga, apa kata perempuan ni? Faqalat asbiru. Kata perempuan ini, aku sabar. Yakni perempuan tu dia pilih nak sabar dengan sakit yang dia ada. Cuma dia minta lepas tu dekat Rasulullah supaya doakan bila datang sakit dia, tak sampai ke tahap dia akan mendedahkan dirinya. Jadi Rasulullah doakan yang tu untuk dia. Tengok tuan-tuan bagaimana perempuan yang diuji dengan kesakitan, dikhabarkan baginda Rasulullah kalau dia sabar dia dapat apa tuan-tuan? Dapat syurga. Jadi ini tandanya, bukan maknanya seorang tu, kalau orang yang beriman tu, kalau kat dunia ni Allah timpakan dia kanser, sakit lutut ke, darah tinggi ke, ya, arthritis ke, tu bukan maknanya Allah nak bagi dia nasib yang tak baik. Tak tuan-tuan, ya. Bahkan ke orang yang beriman yang banyak ujiannya tuan-tuan, yang susah hidupnya ni, dan dia sabar atas semua ujian-ujian tu, sebenarnya dialah yang lagi beruntung daripada orang yang beriman tapi hidup senang, hidup penuh kenikmatan, hidup sihat tak ada ujian, hidup susah tak ada masalah harta, hidup senang lenang. Lagi beruntung orang beriman yang banyak ujiannya tapi dia sabar atas ujiannya. Untungnya kat mana tuan-tuan? Untungnya di akhirat nanti. Wa qad rawal Baihaqi hadithan ma'nahu anna an-nasa yawmal qiyamati yarawna ma yanaluhu man ibtuliya minal muslimin fasabara minal ajril azim fayatamannawna an law kanu betulu mithlahum liyanalu mithla ajrihim. Telah diriwayat satu hadis daripada Imamul Baihaqi rahimahullah. Makna hadis ini tuan-tuan, di hari kiamat nanti tuan-tuan, apabila manusia melihat orang-orang yang beriman, yang mereka ini dulu di dunia diuji dan mereka bersabar, di akhirat, di hari kiamat mereka dapat pahala yang besar, maka manusia bila tengok keadaan tersebut pada hari kiamat, mereka turut juga berharap, mereka pun berharap kalaulah kat dunia dulu mereka pun ditimpa ujian seperti mana golongan tersebut ditimpa ujian, supaya mereka pun boleh dapat pahala seperti mana golongan tersebut dapat pahala. Bahkan kata ulama, kathirun minal awliya yusibuhum fi akhir hayatihim falijun. Ramai daripada kalangan para wali,
Wali ni siapa tuan-tuan? Bila kita sebut wali ni maknanya orang yang soleh, orang yang buat semua perkara yang Allah perintahkan, yang tinggal semua perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang, dan mereka ini berterusan dalam melakukan amalan sunat. Ramai daripada kalangan para salihin, para aulia, wali-wali, yang mereka ini di akhir hayat mereka, sebelum mereka meninggal dunia, Allah timpakan mereka penyakit falij, iaitu sakit lumpuh, tak boleh nak bergerak banyak. Jadi tuan-tuan, orang yang tak faham, bila dia dengar ni tuan-tuan, sebahagian orang mungkin kata, macam mana wali, orang soleh boleh jadi lumpuh? Dia ni ikut apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang, dia tak buat satu pun, tapi jadi lumpuh. Macam mana ni? Dia tak faham bahawa lumpuh yang Allah timpakan pada para awliya tu tanda Allah nakkan kebaikan untuk dia. Sakit yang Allah timpakan pada orang yang soleh itu tanda Allah mahukan kebaikan untuk dia. Boleh jadi sebab dengan sakit tu diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu yang dia lakukan dalam hidup dia di waktu muda. Boleh jadi sebab dia dapat pahala kalau dia sabar atas penyakit tersebut. Boleh jadi sebab di hari kiamat darjatnya diangkat tinggi dengan sebab ujian, dengan sebab sakit yang ditimpakan kepada orang itu. Jadi ini kefahaman yang baginda Nabi ajar. Bukankah Nabi bersabda mafhumnya, ma min nasabin wala wasabin wala ghammin wala hammin yusibul mu'min hatta syaukah yushakuhal mu'min illa kaffarallahu biha min khatayah. Mafhum dari hadis ini, tidak ada susah, tidak ada duka, tidak ada sengsara, tidak ada sakit, tidak ada musibah yang menimpa seorang yang beriman, walaupun satu duri yang melukakan orang yang beriman, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa orang itu. Ni saya sebut hadis ni tuan-tuan dekat pesakit, dekat hospital, nak motivate mereka, bagi mereka seronok, bagi bila mereka dengar ni sejuk hati mereka tuan-tuan ya. Jadi orang sakit kalau sebut macam tu, insya-Allah sejuk hati dia dengar. Dia tengah sakit, bila dia dengar sakit dia ni boleh jadi sebab diampunkan dosa, terubat hatinya tu tuan-tuan. Tambah pula kita kata kat pesakit, kalau pak cik sabar dengan sakit ni, insya-Allah pak cik dapat pahala dan boleh jadi sebab diangkat darjat pak cik pada hari akhirat nanti. Masya-Allah, 3 kelebihan. Boleh diampunkan dosa, dapat pahala, diangkat darjat pada hari akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, kata ulama, ahaduhum kana minat tabi'in. Ada kisah yang berkait tentang ini daripada seorang tabi'in. Min syiddati husni diyanatihi qala lahu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, law ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbak. Ada seorang tabi'in ni tuan-tuan, sangat orang yang soleh, orang yang baik, orang yang sangat baik dalam agamanya. Maka sampai sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud kata, mafhumnya, kalaulah Nabi tengok kamu, nescaya Nabi akan cinta kepada kamu. Nama dia Ar-Rabi' ibnu Khusaim. Ar-Rabi' ibnu Khusaim ni tuan-tuan, di akhir umurnya dia ditimpa penyakit lumpuh sampai air liur ni meleleh, ya, fayasilul lu'abu min famihi, meleleh air liur ni daripada mulutnya. Tapi itu bukan maknanya dia ni malang, bukan tuan-tuan ya. Masya Allah. Dan ada seorang lagi selepas Ar-Rabi' ibnu Khusaim yang dipanggil sebagai Abdul Wahid ibnu Zaid. Dia juga ditimpa penyakit lumpuh. Maka dia doa, dia ni orang soleh tuan-tuan ni, dia doa pada Allah supaya Allah angkat penyakit tersebut ketika dia nak bersuci dan dia nak solat. Maka apa tuan-tuan? Maka apa berlaku karamah luar biasanya lelaki ini, berlaku perkara luar biasa pada orang soleh ini. Setiap kali dia nak berwuduk dan solat, maka diangkat sakit lumpuh tu daripada dia. Lepas dia dah wuduk, lepas dia dah solat tuan-tuan, datang balik sakit tu kepada dia. Masya Allah ta'ala. Muslimin dan muslimat, kata ulama, beginilah kefahaman. Hadza inda ahli al-fahmi fid din. Beginilah kefahaman orang yang faham pedoman agama ini. Ammal juhalul ladzina lam yafhamud dina kama yajib yadhunnuna anna alladhi takthuru alaihi al-masaibu huwa qalilul hadh fil khairat.
Tapi tengok ulama kata apa? Ulama kata tuan-tuan, orang yang jahil, dia sebut jahil, perkataan al-juhal jamak, kata plural kepada jahil. Orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti, ya, mereka ini tak faham agama tuan-tuan, maka mereka menyangka bahawa orang yang banyak ditimpa musibah ni maknanya dia ni tak bernasib, kurang bernasib baik. Ini orang yang tidak mengerti. Janganlah kita jadi orang yang tidak mengerti. Jangan kita mengeluh apabila ditimpa ujian. Jangan kita mengeluh apabila ditimpa kesakitan. Jangan sesekali kita membangkang takdir Allah. Jangan kalau apa yang kita nak kita tak dapat, jangan kata Tuhan ni zalim. Jangan kata kenapa aku tak dapat kaya macam orang lain. Jangan kita mengeluh di saat susah tuan-tuan, ya. Kata ulama, hatta inna ba'dhan nas indama yabda'una bil ibadati bis salati wa tarkil ma'asi allati kanu ya'malunaha tusibuhum al masaibu fayaqulun hadhihi al masaibu ma kanat tusibuna lamma kunna ala ghairi hadhihi al halah. Kata sebahagian orang, mafhumnya, sebahagian orang tuan-tuan bila ditimpa ujian, mereka kata mafhumnya, dulu masa kami tak buat amal ibadah, tak ada pun jadi kat kami macam ni. Ni bahaya tuan-tuan. Orang yang cakap macam ni bahaya. Jadi sebahagian orang tuan-tuan, bila sampai satu peringkat umur, mereka ni mungkin insaf, maka mereka mula solat berjemaah, solat 5 waktu tak tinggal. Mereka tinggalkan dosa-dosa yang dahulu. Mungkin dulu mereka minum arak, tinggal minum arak. Mungkin dulu mereka ni kaki berzina dengan perempuan, tinggal berzina dengan perempuan. Tapi apa jadi tuan-tuan? Sebahagian orang mungkin bila dia mula buat amal-amalan, mula buat yang wajib dan tinggal yang haram ni, dia ditimpa ujian. Mungkin harta dia kurang, mungkin dia dapat sakit, mungkin dia didiagnose dengan kanser, mungkin dia ditimpa ujian. Tapi sebahagian orang dia mungkin kata, dulu masa aku tak semayang ni, tak ada pun kena sakit macam ni. Dulu masa aku buat yang haram, tak miskin pun macam sekarang ni. Ini bahaya. Jangan jatuh kepada perkara ni tuan-tuan. Jangan jatuh kepada perangkap talbis iblis, talbis syaitan. Jangan jatuh kepada perangkap ini. Kalau tuan-tuan dah mula istiqamah dalam buat amalan ketaatan, ditimpa ujian, bersabar. Jangan tuan-tuan kata musibah-musibah yang menimpa aku ni sebab aku buat amalan-amalan taat ni lah. Jangan kata sekarang aku dah baik, sebab itulah aku dah susah hidup aku sekarang ni. Jangan kata macam itu. Kata ulama tuan-tuan, ni bahaya. Faman tasha'ama bil ibadata li ajli hadzal amri yakfur. Barang siapa yang memperlekeh-lekehkan atau memburuk-burukkan amal ibadah yang mulia itu dengan sebab ujian yang menimpanya, maka dia jatuh dalam kekufuran. Merugilah dia tuan-tuan dengan kerugian yang sangat besar. Orang yang terkeluar daripada Islam. Maka kita ni tuan-tuan nak tanam dalam diri kita sifat orang-orang yang soleh, yang apabila indal bala'i yakunu sabira, bila ditimpa bala ujian maka dia bersabar, wa indal ata'i yakunu syakira, dan bila dapat pemberian, dapat nikmat, dia bersyukur. Jadilah orang mukmin yang sejati, yang bila diuji dia bersabar, dan bila diberi dia bersyukur. Tuan-tuan dan puan-puan, bahkan orang-orang yang soleh, di antara sifat mereka, mereka rasa gembira bila ditimpakan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang disebut oleh baginda Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, inna minas salihin man farahuhum bil bala asyaddu min farahin nasi bil ata. Mafhumnya, sesungguhnya orang dalam kalangan orang-orang yang soleh, golongan yang mereka ini gembira bila menerima ujian lebih daripada orang yang gembira apabila menerima hadiah pemberian. Tuan-tuan, kita ni orang biasa-biasa tuan-tuan, bila kita happy kalau orang bagi kita hadiah, orang belanja kita makan, betul limbang kan? Kalau orang bagi kita kereta BMW ke, Mini Cooper Countryman ke, tu kereta idaman saya tu tuan-tuan ya. 10 tahun lagi boleh ikut beli. Mini Cooper ke apa tuan-tuan, gembira kita kalau dapat hadiah. Tapi tuan-tuan, kalau orang yang soleh tuan-tuan, bila dapat ujian mereka jadi gembira. Bila mereka kalau ditimpa sakit kat dunia ni mereka gembira, kalau ditimpa susah di dunia ni mereka gembira.
Mereka bukan fikir dunia, tuan-tuan. Tak apalah susah dekat dunia. Dunia ni sekejap aja. Berapa tahun sangat hidup dekat dunia. Yang mereka fikir adalah akhirat. Kerisauan mereka untuk akhirat, fikir mereka untuk akhirat, concern mereka untuk akhirat. Maka dunia, kemewahan dunia ni tak ada nilai buat mereka. Dunia ni tak ada nilai, tuan-tuan. Dunia ini kata ulama, nilai dia tak sama pun menurut Allah dengan nilai sebelah sayap nyamuk. Kalau dunia ni sama nilainya dengan sebelah sayap nyamuk, nescaya Allah tak bagi minum pun pada orang-orang yang kafir. Tapi orang-orang yang kafir Allah bagi dunia ni. Allah bagi juga kat mereka dunia ni. Tengok, malah ramai orang kafir hidup lagi senang daripada kita, hidup lagi mewah dari kita. Ada yang ada kereta mewah, rumah besar, sedangkan mereka tak beriman dengan Allah. Tu kerana Allah bagi pada mereka dunia ni. Sebab dunia ni, tuan-tuan, tak ada nilainya menurut Allah. Allah bagi kepada sesiapa yang dia kehendaki. Sama ada orang tu orang yang dia redha daripada kalangan orang muslimin, ataupun orang yang Allah tidak redha daripada kalangan kafirin, orang kafir. Allah bagi pada mereka dunia ni, menunjukkan dunia ni tidak ada nilainya menurut Allah. La qimata laha indallah. Tak ada nilainya. Rugi orang yang hidup ni, tuan-tuan, kejar dunia. Yang untung adalah orang yang hidup mengejar akhirat. Dunia ini, tuan-tuan, kata Nabi, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yamli falyanzur bima yarji'. Mafhum dari hadis ini, tidaklah dunia nak dibandingkan dengan akhirat, melainkan seperti seorang celupkan jarinya dalam laut, kemudian dia keluarkan jarinya dan dia lihat apa yang berbaki. Jadi kalau orang celup jari dalam laut, tuan-tuan, tarik keluar balik, adalah air sikit tinggal kat jarinya tu, tuan-tuan. Mungkin 2 titik, mungkin 3 titik, betul tuan Imam ya? Bandingkan dengan air yang ada seluruh lautan itu, tuan-tuan, sikit sangat air yang tinggal di jari. Tapi itulah perbandingan dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Tapi berapa ramai manusia yang terpedaya, berapa ramai manusia yang leka, berapa ramai manusia yang lalai, yang berlari dan berlari mengejar di belakang dunia ini. Sedangkan dunia ini tidak akan kekal. Tidak ada apa yang akan kekal daripada dunia ini, daripada kemewahan dan harta-harta. Tidak ada yang kekal, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kita bawa ke dalam kubur adalah amalan-amalan yang soleh. Maka orang yang soleh, mereka ini, bagi mereka yang penting adalah akhirat. Di dunia ni mereka mahu buat apa yang perkara yang Allah perintahkan ke atas mereka. Bahkan kata ulama lagi, tuan-tuan, antara nasihat ulama, al-muslimu alladhi yuwaqi'ul ma'asi wa huwa dha'ifun fi umurid din wa yabqa fi afiyatihi wa sihhatihi wa tana'umihi hadha hadduhu qalilun fil akhirah. Orang yang muslim, tuan-tuan, yang dia ni lemah, orang muslim yang lemah macam saya ni, tuan-tuan, banyak buat dosa ya. Orang muslim yang lemah ni, tuan-tuan, tapi masih lagi dia ni dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang senang, dalam keadaan yang mewah, sebenarnya kurang kebaikan bagi orang seperti ini di hari akhirat, berbanding dengan orang yang muslim ya, yang bila yang dia ni ditimpakan dengan dia ni buat dosa, dia ni lemah, tapi ditimpakan ke atasnya musibah di dunia ini, maka dengan sebab musibah itu Allah menghapuskan dosa-dosanya di dunia ini. Muslimin dan muslimat, ini kalau orang itu bersabar atas musibah, atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ke atas dia. Jadi kita kena pegang macam itu, tuan-tuan. Kat dunia ni susah tak apa. Kat dunia ni harta tak banyak tak apa, tapi yang penting harta tu halal. Kalau harta banyak tapi diperolehi dengan cara yang haram, buat apa? Kalau harta yang banyak tapi dapat dengan cara riba, buat apa? Kalau harta yang banyak tapi peroleh dengan melalui jalan rasuah, buat apa, tuan-tuan? Tak ada untungnya. Tapi yang sedikit dan halal, itulah yang baik. Kata Nabi, ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Yang sedikit dan mencukupi itu lagi baik daripada yang banyak tetapi melalaikan. Saya tutup kisah nasihat ni, tuan-tuan, dengan satu kisah yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Rawal Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu an Naufin al-Bikali. Imam Ahmad meriwayatkan daripada seorang bernama Naufin al-Bikali. Sebuah kisah, kata beliau,
intalaqa rajulun mu'minun wa rajulun kafirun yasidanis samak. Ada dua orang tuan-tuan, mereka pergi tangkap ikan. Seorang ni orang yang mukmin, seorang lagi orang yang kafir. Faja'ala al-kafiru yulqi syabakatahu wa yadhkuru alihatahu fatamtali'u samaka. Orang yang kafir ni tuan-tuan, dia pun campak jala dia. Dia campak jala dia ni tuan-tuan, dia sebut nama yang dia sembah. Dia tak sebut nama Allah sebab dia ni bukan orang yang beriman. Dia sebut nama yang dia sembah. Apa jadi tuan-tuan? Dapat ikan banyak, penuh ikan dalam jalanya. Wa ammal mu'min, wa yulqil mu'minu syabakatahu wa yadhkuru ismallaha ta'ala fala yastadu syai'a. Adapun orang yang beriman ni tuan-tuan, dia campak jala dia sebut nama Allah, tapi seekor ikan pun dia tak dapat. Fa fa'ala dhalika ila maghibis syams. Kedua-dua orang ni tuan-tuan, mereka pun berterusanlah buat sedemikian sampai matahari terbenam. Thumma innal mu'mina astada samakatan fa akhadhaha biyadihi. Akhirnya tuan-tuan, orang yang beriman ni dia dapat seekor ikan. Bayangkan tuan-tuan, sampai matahari terbenam ni tuan-tuan, nak menangkap ikan. Orang yang beriman tu akhirnya dapat seekor ikan je tuan-tuan. Dia pun ambil lah ikan tu tuan-tuan, dia pegang ikan tu dengan tangannya. Dia pegang ikan tuan-tuan, ikan tu bergerak, fattarabat fawaqa'at fil ma'. Bergerak ikan tu jatuh balik ikan tu dalam air. Kata yang menceritakan kisah ni, faraja'al mu'minu wa laysa ma'ahu syai'. Orang mukmin balik tak bawa apa-apa hasil. Wa raja'al kafiru wa qad imtala'at safinatuh. Orang kafir balik penuh sampannya dengan ikan. Fa asifa malakul mu'mini wa qala rabbi abdukal mu'minul ladzi yad'uka raja'a wa laysa ma'ahu syai'. Baliklah orang, maka malaikat bagi orang yang beriman ni tuan-tuan, dia rasa kesian. Maka kata malaikat mafhumnya, wahai Tuhan, hamba engkau yang beriman, yang berdoa kepada engkau, balik dalam keadaan tak bawa apa-apa hasil, dan hamba engkau yang kafir balik dalam keadaan penuh sampannya. Maka fa'arahu Allah Ta'ala maskanal mu'mini fil jannah. Allah tunjuk kepada malaikat itu tuan-tuan. Allah tunjuk, memperlihatkan kepada malaikat itu tempat yang bakal orang yang beriman tu tinggal di dalam syurga. Maka dan Allah berfirman, ma yadurru 'abdil mu'min hadza ma asabahu ba'da an yasira ila hadza. Mafhum daripada firman Allah, tidaklah memudaratkan ke atas hamba yang beriman ini apa yang menimpanya setelah dia dapat apa yang ada di syurga nanti. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, maka orang yang beriman, walaupun banyak ujian, walaupun hidup susah, kalau dia kekal dalam iman, dia mati di atas iman, dia mati dalam keadaan taqwa kepada Allah, dia buat semua yang Allah perintah, dia tinggal apa yang Allah larang, dia tak perlu risau tentang keadaannya setelah dia mati. Dia takkan susah setelah dia mati tuan-tuan. 1 minit tinggal. Baik, barakallahu fikum. Baik, ada soalan. Okey. Baik. Baik, moga-moga kita dapat pengajaran daripada nasihat itu. Maka ada soalan. Oh, canggih tuan-tuan. Pertama kali saya dapat soalan kat masjid dalam bentuk skrin ya. Ada bentuk skrin. Jadi ada penonton daripada Facebook yang bertanya. Penonton daripada rancangan kita di Facebook tuan-tuan ya. Bertanya, soalannya, apakah orang yang uzur berumur 90 tahun masih wajib menunaikan solat? Jadi soalannya tuan-tuan, apakah orang yang uzur yang sudah berumur 90 tahun masih wajib menunaikan solat? Dalam mazhab Syafi'i, kata ulama, tidak gugur kewajipan solat melainkan seseorang itu mati atau gila. Ini disebut oleh ulama mazhab Syafi'i. Tidak gugur kewajipan solat melainkan seseorang itu gila ataupun mati. Jadi kalau uzurnya itu masih lagi, uzur ni maksudnya, katalah dia, apa yang dimaksudkan dengan uzur? Kalau fizikalnya tak boleh bergerak, badannya tak boleh bergerak, tapi dia masih lagi berakal, dia masih lagi sedar, dia masih lagi berakal lah kita kata, maka masih wajib ke atas dia untuk salat.
Tapi orang yang uzur, orang yang sakit, dia solat dalam keadaan yang dia mampu. Kalau dia tak mampu solat berdiri, dia boleh solat duduk. Kalau tak mampu solat duduk, dia boleh solat baring. Kalau tak mampu solat baring, jadi dia solat dalam keadaan yang dia mampu. Kalau dia tak mampu, kata ulama, nak sebut rukun-rukun solat itu, maka dia baca dalam hatinya rukun-rukun solat. Kalau dia tak mampu bergerak, maka dia bayangkan rukun solat itu dalam hatinya. Jelas ya tuan-tuan ya? Jadi tidak gugur kewajipan solat, melainkan seorang gila ataupun seseorang itu mati. Tapi kalau seorang uzur itu, maksudnya dia dah duduk dalam ICU, tak sedar diri, dah diintubate, masuk tiup pernafasan, dia pun tak sedarkan diri, itu tak wajiblah untuk dia solat. Jelas ya tuan-tuan ya? Ya bang, silakan. Jadi nyanyuk, okey, nyanyuk ini tuan-tuan pun perlu diperhalusi. Ya, nyanyuk ni ada banyak tahapnya. Ada nyanyuk sikit-sikit, ada nyanyuk sederhana, ada nyanyuk teruk. Kalau seorang nyanyuk sikit-sikit, dalam bahasa perubatannya dipanggil mild dementia. Mild dementia maknanya kalau kita buat skor dia daripada 30 tu, dia boleh lagi dapat 21, 22. Dia lupalah sikit-sikit tuan-tuan. Contohnya spek mata dia selalu lupa letak dekat mana, dompetnya selalu letak dekat mana. Dia nyanyuk sikit-sikit. Kalau janji dengan dia, kata nak jumpa Isnin depan, tuan-tuan tunggu dia Isnin depan sampai kesudah tak jumpa dia. Dia tak teringat. Tapi dia masih lagi berfikiran waras. Kewarasan akal tu masih ada. Masih lagi dia kena solat. Nyanyuknya sikit-sikit saja. Kalau nyanyuknya dah sampai teruk, kalau seseorang tu dia nyanyuk ni tuan-tuan, boleh sampai ke tahap seorang tu jadi macam orang gila. Dia dengar bisikan suara, halusinasi, dia nampak apa yang orang lain tak nampak. Ini boleh jadi kalau nyanyuk teruk. Perangai dia jadi macam budak-budak balik, bukan dah macam orang tua. Dia dah tak sedarkan diri. Jadi pun kena tengok tahap-tahap nyanyuk. Bukan semua nyanyuk itu kita panggil, tak semestinya kalau seorang tu nyanyuk dia dah dikira kategorinya sebagai kategori gila. Jadi kena tengok case by case, keadaan demi keadaan. Macam orang yang uzur tadi, soalannya tadi kan, soalan dia umum. Orang uzur umur 90 tahun. Uzur macam mana tuan-tuan? Kalau sekadar umur 90 tahun, ada orang umur 94 tahun pun sihat lagi, boleh naik basikal. Contoh tuan-tuan ya. Saya sebut contoh ya. Okey, tak ada masuk politik apa tuan-tuan. Jadi contohnya macam itu. Jadi kena diperhalusi ya. Soalan berkaitan fiqh ibadat, fiqh berkaitan ibadah, berkaitan pesakit ni, kalau kita nak bagi jawapan, kita biasanya tengok case by case. Contohnya kalau orang datang tanya saya, ada orang tanya saya, ada pesakitnya dah di ICU, macam mana? Saya tengoklah, kalau dia dah saya pergi tengok pesakit tu tuan-tuan, dia dah tak sedar apa dah tuan-tuan, saya kata kalau macam ni dah tak adalah kiranya wajib dia semayang, dia pun dah tak sedar apa dah. Tapi kalau orang kena stroke, terbaring duduk dekat ward perubatan, tapi sedar lagi, kita cakap dengan dia faham lagi, anak boleh bantu dia ambil wuduk, boleh bantu dia istinja, masih lagi dia kena solat. Hatta kalau tuan-tuan orang yang susah, dia ni duduk terlantar atas katil, susah. Ada orang kan kadang kata kalau orang yang terlantar ni susah kita nak cuci dia punya najis. Betul tak tuan-tuan kan? Itu bukan alasan untuk kita tak boleh kata dia ni tak payah semayang sebab susah nak cuci dia punya najis. Ada keluarga bantu cuci najis dia. Kalau susah sangat tuan-tuan, dia tak ada poor family support, kita kata keluarga susah nak datang, ya, saya belajar, guru saya kata dia boleh ambil qaul dalam mazhab Maliki bahawa sah solatnya walaupun keadaan pada pakaian dan badannya ada najis. Orang ni dia ada masyaqqah, dia ada kesusahan nak buang najis dia. Mungkin dia ada tiup kencing yang berterusan sambung dekat dia punya zakar, ataupun walaupun tak ada tiup kencing, dia ni stroke, berak dalam pampers saja tuan-tuan. Ya,
dan tak ada orang yang nak bantu dia. Mungkin anak pun sibuk kerja ke apa dan sebagainya, tak nak tolong. Susah baginya nak hilangkan najis. Boleh dia ambil qaul dalam mazhab Maliki yang mengatakan masih sah solatnya walaupun solat dalam keadaan pada pakaian atau pada badan ada najis. Jelas ya tuan-tuan ya. Jadi kita tengok, biasanya kita tengok macam mana keadaan tersebut, kita bagi tahu. Kalau dia ni masih kena solat ataupun seseorang tu sampai tahap tak perlu dia solat. Ya, kalau orang gila dah sampai tahap gila tak perlu solat. Jadi Nabi pun bersabda, rufi'al qalamu an thalath, diangkat pena catatan daripada 3 golongan. Tak dicatat dosa untuk 3 golongan. Anin naimi hatta yastayqir, orang yang tidur sampai dia jaga. Wa anis sabiyyi hatta yahtalim, mafhumnya budak-budak sampai dia jadi baligh. Wa anil majnuni hatta yaqil, orang yang gila sampai dia jadi berakal. Jadi kita tak kata semua orang nyanyuk tu gila, kita tak kata semua orang yang pergi klinik psikiatri tu gila. Jangan ya tuan-tuan ya. Itu stigma masyarakat yang harus kita buang. Ada sebahagian orang kalau pergi klinik psikiatri je mungkin orang kata dia ni gila ya tuan-tuan ya. Jangan macam tu tuan-tuan ya. Kita nak buang stigma ni daripada masyarakat kita. Jelas, saya harap menjawablah persoalan tersebut. Jadi kepada siapa tuan atau puan yang bertanya ni, jadi mungkin boleh bagi lagi detail. Mungkin dia ni tanya dia nak perlukan jawapan untuk ahli keluarganya. Jadi mungkin boleh PM kepada Masjid Bandayu ya, imam kita ke, bagi tahu imam kita tentang detail orang yang berumur 90 tahun ni uzurnya bagaimana, uzur fizikal ke bagaimana ke, dan insya-Allah kita akan bagi jawapan berdasarkan kes tersebut. Saya harap menjawab persoalan tuan-tuan ya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kulla khair. Terima kasih, saya seronok dapat melihat wajah-wajah orang Seri Iskandar ya, setelah 7 bulan ya Ustaz kita tidak berkuliah. Dah 7 bulan kita tak sambung. InsyaAllah pada bulan depan kita akan sambung balik kitab Fardu Ain kita. Kita dah masuk bab fiqah, dalam bab fiqah ya, dalam kitab Aujaz Al-Mukhtasarat insya-Allah taala. Jadi saya sebenarnya ada amalan nak dihadiahkan pada tuan-tuan, tapi tak apalah, bulan depan lah insya-Allah ya. Kita tahlil 3 kali dan selawat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.